Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada Kuala Krai untuk sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara pada kali ini. Datuk Yang Dipertua, laporan audit yang dibentangkan ini adalah terhadap beberapa kementerian dan juga agensi termasuk GLC. Bagaimana dengan kementerian dan agensi lain? Adakah di sana tiada teguran audit? Saya ingin tekankan di dalam perbahasan ini bahawa perlu diterapkan elemen agama, dosa dan pahala kepada semua pihak, termasuk menteri dan kaki tangan kerajaan dalam menguruskan harta negara yang merupakan harta awam agar tiada penyelewengan, tiada berlaku rasuah dan salah guna kuasa. Jangan hanya takut kepada audit, kerana walaupun audit tidak masuk, tetapi audit rakib dan atid lebih menyeluruh dan dicatatkan semua. Hanya tunggu untuk dibentangkan nanti. Di waktu itu hanya pembentangan dan hukuman sahaja dan tiada pembelaan dan perbahasan. Perlu ditekankan bahawa kita perlu bekerja atas konsep ubudiyah, iaitu perhambaan yang akan mendapat pahala dan dosa, pahala ataupun dosa, dan juga mas'uliyah, iaitu dipertanggungjawabkan nanti. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian berkaitan laporan audit terhadap Majlis Profesor Negara. Bagaimana MPN boleh menyanggah laporan ini kerana mereka mengatakan bahawa MPN telah dibubarkan pada 23 Mei 2018 dan kembali beroperasi bermula Januari 2022. Sedangkan laporan ini bagi tempoh 2019 sehingga 2023 dan tempoh tersebut mereka menggunakan dana sendiri. Jadi bagaimana LKN boleh membuat audit terhadap sebuah organisasi yang tidak wujud ataupun apa sebenarnya yang berlaku? Datuk Yang Dipertua, isu bekalan air di Kelantan. Selain keperluan kepada pembinaan LRA yang baru di beberapa tempat di Kelantan, isu penukaran paip utama yang uzur dan pembaikan paip komunikasi dengan lebih efisien. Ini bagi memastikan kadar kehilangan air ataupun NRW terawat, dapat dikurangkan dan dapat meningkatkan bil EKSP. Berapa buahkah projek menaik taraf LRA dan projek pembinaan baharu yang sedang berjalan, termasuk projek di bawah KKW dan juga NRES? Dan berapakah geran serta pinjaman yang diluluskan? Saya difahamkan mesyuarat Jabatan Menteri pada 27 September 2023 telah meluluskan peruntukan berjumlah 500 juta bagi penyelesaian isu bekalan air negeri Kelantan daripada sejumlah 1.75 bilion 1 bilion 750 juta yang diperakukan oleh jawatan pasukan petugas khas isu bekalan air negeri Kelantan. Peruntukan yang diluluskan ini akan diselaraskan melalui pinjaman PAB. Tetapi dalam masa yang sama, saya difahamkan bahawa dalam mesyuarat menteri-menteri besar, Yang Amat Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan persekutuan bersetuju untuk membantu kerajaan negeri Kelantan dalam mengatasi isu bekalan air bersih di negeri Kelantan dengan anggaran peruntukan awal sebanyak 500 juta. Oleh itu, kerajaan Kelantan beranggapan bantuan peruntukan ini adalah secara geran, bukan pinjaman. Saya ingin mendapat kepastian daripada pihak kerajaan, adakah peruntukan yang dijanjikan oleh Perdana Menteri sebanyak 500 juta ini akan diberikan dalam bentuk pinjaman ataupun geran? Kerana beberapa kali dalam jawapan dalam dewan ini, bahawa kerajaan negeri Kelantan tidak memberi jawapan terhadap tawaran ini. Sedangkan kerajaan negeri Kelantan, kerajaan perlu jelaskan terlebih dahulu sama ada geran ataupun pinjaman. Datuk Yang Dipertua, berkaitan laporan audit kepada pengurusan syarikat kerajaan, saya ingin menyentuh berkenaan rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn Bhd. Mengikut laporan ini, RHSM telah menetapkan sasaran pelantikan 2 franchisee bagi tempoh tahun 2022 sehingga 2026 sebagai salah satu sasaran plan strategi yang perlu dicapai, termasuk yang terkini HSM Bayan Baru bermula 1 Februari 2024. Bagaimanapun untuk melantik franchisee baru, RHSM menghadapi kekangan keuangan untuk membuat kerja pengubahsuaian dan perlu memohon dana daripada MOTEK ataupun pembiayaan luar. Jadi saya mencanangkan agar pihak kerajaan, khususnya MOF, Kementerian Keuangan, dapat menyediakan geran bagi membantu RHSM untuk menyelesaikan beberapa perkara yang menjadi kesulitan kepada pihak pengurusan untuk RHSM terus berdaya maju dan menjadi sebuah rangkaian hotel terkemuka dan digemari oleh pihak pelancong. Saya ingin baca rumusan keseluruhan audit Datuk Yang Dipertua. Saya minta masa sikit kerana jelbu mengambil masa yang panjang tadi. Dalam rumusan keseluruhan audit muka surat 55, RHSM kurang berdaya saing dalam industri perhotelan tempatan kerana keadaan aset yang uzur
dan memerlukan suntikan modal bagi membaik pulih keseluruhan rangkaian hotel. Tetapi dalam masa sama, pihak audit memberi pujian terhadap beberapa isu, antaranya kedudukan keuangan RHSM di bawah pengurusan baharu semakin stabil dengan keuntungan selepas cukai berjumlah RM 0.96 juta pada tahun 2021 dan RM 1.73 juta bagi tahun 2022. RHSM mencatatkan pengurangan kerugian terkumpul daripada RM 2.72 juta kepada RM 6,879 pada tahun 2022. Berbanding tahun 2020, amalan tadbir urus korporat RHSM adalah memuaskan. Jadi dengan dan dalam masa yang sama, saya difahamkan RHSM berdaya saing walaupun tanpa bantuan kerajaan, walaupun COVID melanda negara dan banyak syarikat termasuk hotel-hotel terpaksa ditutup dan memberhentikan kaki tangan, tetapi tidak kepada RHSM. Dan kedudukan hotel RHSM di lokasi yang strategik di seluruh negara perlu dimanfaatkan oleh pihak kerajaan, walaupun di Kelantan tak ada, di Sabah tak ada, tapi di negeri lain semua ada. Maka jangan biarkan RHSM dalam keadaan terkapai-kapai. Dan oleh itu dengan laporan audit ini, saya amat berharap pihak MOF dan juga MOTEK dapat membantu dengan sebaiknya. Yang terakhir, Datuk Yang Dipertua, ialah biasa kita dengar sakau diulang-ulang. Adakah maksud sakau itu dalam pentadbiran hari ini? Jika ya, adakah ini menunjukkan kegagalan kerajaan hari ini walaupun sudah hampir 2 tahun mentadbir? Kita menyokong semua bentuk usaha memerangi rasuah tanpa sebarang kompromi. Oleh itu, ambillah tindakan yang sewajarnya. Jangan sebelah kaki memerangi rasuah tetapi sebelah kaki lagi membiarkannya. Contoh terbaru Datuk Yang Dipertua ialah pada PRK Sungai Bakap. Pelbagai janji ditaburkan jika PHBN memenangi PRK tersebut. Adakah ini tidak rasuah dan salah guna kuasa? Akhirnya saya ingin mencadangkan kepada Jabatan Audit Negara untuk juga melihat dan mengaudit penjualan saham MHSB kepada GIP yang dikaitkan dengan syarikat BlackRock. Ini bukan kecil, tetapi malah ia adalah sangat penting kerana ia melibatkan sebuah syarikat yang terlibat dengan pembiayaan senjata untuk Israel sedang melaksanakan genosid terhadap rakyat Palestin. Datuk Yang Dipertua, saya juga berminat jika pihak audit dapat untuk dapat memaklumkan kepada kita tentang gaji PMX. Kita diberitahu bahawa PMX masih tidak mengambil gaji sehingga sekarang. Persoalannya berapakah nilai gaji Perdana Menteri yang terkumpul dan kemanakah duit tersebut dibelanjakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.